Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kembali semula kita di Assalamualaikum bersama dengan Musalla Ar-Rawdah, dan bersama dengan kita di talian Skype sekarang adalah pengurusi Musalla Ar-Rawdah sendiri yang berbahagia Ustaz Azli Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, sama-sama kita ada di KL Ustaz. Saya di Lumpur, Ustaz di Lipis. Masya Allah Ustaz, moga-moga Ustaz sihat belaka insya-Allah. Ustaz, topik kita hari ini adalah kita nak meneruskan jaulah Al-Quran kita Ustaz, insya-Allah. Untuk topik kita nasihat Luqman, insya-Allah. Mungkin sebagai pembukaan Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan latar belakang surah Luqman dan apa kaitannya dengan tajuk kita hari ini, nasihat Luqman, dan macam mana keistimewaannya dan kelainannya pada surah ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naufal. Sama-sama Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat yang saya kasih sekalian. Okey ke suara saya tu macam bergema ke? Macam bergema sikit lah Ustaz. Bergema sikit. Ustaz. Tak apa, boleh Ustaz, insya-Allah teruskan. Boleh lagi insya-Allah. Baik. Hari ini insya-Allah kita bincang satu surah. Bergema Saya cuba cari tempat yang kurang gema. Okey, boleh ya? Okey. Saya bagi nampak view itu sikit. Baik, surah yang kita nak bincang pada hari ini adalah surah Luqman. Yang mana surah Luqman ini merupakan surah Makkah yang ada 34 ayat. Dan satu istimewanya surah ini kerana saya rasa macam suara saya bergema kan. Tak apa, okey. InsyaAllah Ustaz boleh teruskan Ustaz, insyaAllah. Surah ini adalah satu surah yang diberi nama surah itu dengan nama seseorang. Ya. Itu ulama berselisih pendapat lah. Siapa dia Luqman? Adakah dia seorang nabi atau adakah dia seorang manusia biasa yang soleh? Namun pendapat yang lebih sahih adalah dia adalah seorang manusia biasa yang soleh, yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kata istimewa tidak istimewa sampai tahap nama Al-Quran itu, nama surah itu surah Luqman. Baik, surah Luqman ini kita akan bertemu pada muka surat kedua, iaitu pada ayat yang ke-12. Ya. Kita melihat dalam surah Luqman ini Allah menyebut tentang nasihat Luqman kepada anaknya dalam keadaan dia sedang menasihati anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pertama sekali yang disebut ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Itu perkara pertama yang perlu kita faham, bahawa dalam menasihati anak-anak sebagai contoh, kena menggunakan laras bahasa yang betul, iaitu dengan menggunakan perkataan wahai anak kesayanganku, ataupun kita kata kalau bahasa kita ni wahai abang, adik, kakak dan sebagainya. Okey, pertama sekali Allah sebut jangan sekali-kali kamu syirik pada Allah. Ini yang sepatutnya kita semua kena fahami, bahawa perkara pertama yang menjadi asas dalam pendidikan anak-anak adalah jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian disebut selepas itu kena buat baik pada ibu ayah, yang mana ibu terutamanya yang menyusukan anak selama tempoh 2 tahun. Kemudian disebut juga tentang jika sekiranya ibu ayah itu menyuruh sesuatu yang mungkar, yang tidak syar'i, maka kita boleh menolak permintaan tersebut dalam keadaan beradab. Maknanya walaupun kita menolak permintaan tapi masih lagi dalam adab. Bukan kita tolak semata-mata tolak gitu. Tidak. Bermakna ini satu-satu surah yang Allah mengajar pada kita tentang adab dalam mendidik anak-anak dan adab seorang ayah dan ibu dalam mendidik anak. Dan juga disebut adab secara keseluruhan bagaimana kita dengan manusia. Contoh, wala tamshi fil ardi maraha, jangan beradab sempurna,
wala tusahhir pada kalimah, jangan kita berpaling muka daripada kawan-kawan kita sesama muslim ataupun sesama manusia. Itu adab yang kita kata basic lah yang diajar pada kita melalui surah Luqman berdasarkan kisah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Subhanallah, tu sebenarnya hari ini kita masyarakat kita Malaysia ataupun dunia sekalipun menghadapi masalah dalam keluarga, institusi keluarga pastinya ada masalah, tapi sebenarnya dalam Al-Quran sendiri Ustaz, masya-Allah, dalam surah Luqman mengajarkan kita apa, macam mana tanggungjawab seorang ayah, tanggungjawab seorang anak dan ibu, masya-Allah, subhanallah. Ustaz, kalau kita pergi ke hujung surah Luqman ini sendiri, ayat 33 dan 34, masya-Allah, Allah membanding bezakan, contohnya Allah, innallaha indahu ilmu sa'ah, kemudian Allah sebutkan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, madza taksibu ghada, ataupun bi ayyi ardin tamut. Kemudian Allah habiskan innallaha alimun khabir. Masya-Allah, Allah kata Allah tahu segala rahsia. Macam mana Ustaz boleh kongsikan kepada kami kenapa Allah menghabiskan ayat surah Luqman ini begini? Baik, satu perkara yang baru sedap suara tadi bersama kan. Satu perkara yang Allah ajar pada kita di hujung surah Luqman ini tentang keterbatasan ilmu manusia. Yang mana ada 5 perkara yang menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 5 perkara ini manusia boleh membuat jangkaan, tetapi ketepatan dia punya berlaku perkara tersebut hanya Allah yang tahu. Nabi sendiri pun Nabi kata apa, aku mengetahui semua perkara kecuali 5 ini. Lalu Nabi menyebut innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada 5 perkara. Yang pertama sekali berkaitan dengan bila berlakunya kiamat. Itu Allah saja yang tahu. Yang kedua, bila waktunya turun hujan. Yang ni ada ramalan kaji cuaca. Tapi ramalan kaji cuaca disebut sebagai ramalan. Meramal saja. Kadang-kadang diramal Kuala Lumpur hujan, tapi rupanya yang hujan Kuala Lipis. Itu ramalan. Mana tak menentu. Ramalan manusia tidak menentu, hanya sekadar meramal untuk bersedia. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan juga Allah sahaja yang tahu apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Begitu juga manusia, doktor boleh meramal itu. Sekian elok-elok guna alat yang tercanggih itu, dia pun beritahu pada ibu ayah, tahniahlah bang, kakak, kalau ikut sekian kita ni kita nampak anak ni laki, nampak tu ada tanda laki, tunjuk ada 2 benda tu tunjuk. Tapi itu sekadar ramalan. Sebab pernah berlaku, contohnya abang saya sendiri, anak sulung dia diramalkan lelaki. Prepare lah istilahnya, segala baju biru, kaki biru, segala-galanya biru. Keluar pink colour. Keluar warna pink. Maknanya ramalan doktor tu nampak macam tepat, tapi bila lahir itu tidak sebagaimana yang dijangkakan, yang kalau macam 98% dah tu. Maknanya itu perkara yang ketiga yang Allah sebut, Allah sahaja yang tahu, iaitu apa yang ada sebenarnya dalam rahim ibu. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang itu tidak boleh jangka apa dia akan buat pada esok. Bahkan bukan boleh jangka, tak tahu apa pun dia akan buat pada esok. Pada perkiraan kita, esok kita nak buat apa majlis sekian-sekian. Contoh saya nak buat majlis berbuka puasa. Kita plan. Tetapi hakikat sebenarnya yang kita nak buat itu kita hanya merancang. Yang lebih tahu apa yang berlaku pada hari esok Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Naufal plan esok nak pergi studio, tapi rupanya tiba-tiba hari esok ada urusan lain terpaksa tangguh dulu. Itu bermakna yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita akan buat pada hari esok. Dan yang terakhir ialah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang itu tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Bukan sekadar bila tarikhnya, supaya kita tak ada tulis ni. Contoh kat dari saya ni, bila expired date tak nampak, tak ada. Bukan sekadar kita tahu bila expired date kita, bila tadi kita akan luput, kita akan meninggal, bahkan di bumi mana. Dan Nabi sebut, kita ni bila kita sampai masa kita mati di tempat yang Allah tentukan, maka kita rasa tempat itu ada keperluan, ada hajat kita di situ. Kan ada contohnya minggu lepas, ada kawan jugalah, ada fungsi masjid di Kuala Medang di Jitus. Sehari sebelum dia meninggal, dia video call daripada Makkah. Dia ceria tu, gigi tak ada yang tak nampak, senyum penuh.
Saya kata kenapa dengan Pak Pini suka sangat dia telefon bercakap, dia akan seringat lebih, dia kata doakan saya Ustaz, saya pun kata Pak Pini doakan saya. Dia punya senyum tu semacam, rupa-rupanya itu adalah hari terakhir dia, hari esok. Dia meninggal selepas saja dia cium hari aswad dan sebagainya. Allah jemput dia meninggal di sana di tanah suci Makkah di hadapan Kaabah. Maknanya bila Allah tentukan dia meninggal di situ, Allah datangkan hajat dia untuk pergi ke Mekah, untuk cium Hajar Aswad. Kerana kita ni kita tak tahu di bumi mana yang kita akan mati, bila tarikhnya. Bukan sekadar tak tahu tarikh, tak tahu bila tempat kita mati. Ini tak payah besar-besar lah. Besok kalau ayah mati, esok bumi sini. Sebab bimbangnya esok meninggal tempat yang jauh sangat. Jadi itu 5 perkara yang sebenarnya yang Allah rasa kepada kita, menunjukkan betapa kerdilnya kita, betapa hebatnya Allah yang maha kuasa, maha tahu kita ni serba kekurangan, kita insan yang lemah. Itu Nafas. Masya Allah, tu dia 5 perkara yang rahsia. Sebenarnya kita mandai-mandai aja, mungkin ramal cuaca rasa itulah tepatnya, tapi sebenarnya kuasa akhirnya sebenarnya adalah pada Allah Subhanallah. Subhanallah, masya-Allah. Innallaha alimun khabir. Kita manusia patut rendah hati, masya-Allah. Jangan kita sangkakan kita ini ada kuasa Tuhan. Insya-Allah Ustaz, kita nak sambung lagi perbincangan kita, tapi kita nak berhenti berehat seketika Ustaz. Boleh insya-Allah Ustaz? Okey, insya-Allah. Dan kepada para penonton, terus setia bersama kami. Selepas ini masih lagi untuk nasihat Luqman insya-Allah di Assalamualaikum. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah,
dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat, kan ayah? Tahu pun. حي على الصلاة. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الله أكبر. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum bersama dengan Musalla Ar-Raudhah dan masih lagi talian Skype daripada Kuala Lipis yang bahagia Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengerusi Musalla Ar-Raudhah. Ustaz. Alhamdulillah ada lagi. Alhamdulillah. Ustaz, masih lagi kita dalam surah Luqman, masya-Allah Ustaz. Tetapi kita nak mungkin kesinambungan daripada dua ayat yang terakhir yang Ustaz sebutkan tadi, daripada ayat 33 dan ayat 34 surah Luqman. Saya nak bertanya berkenaan dengan hari ini. Manusia bertanya tentang wa'is selalu nak nisa'ah, bertanya tentang hari kiamat Ustaz. Sedangkan Allah kata qul ilmuha Allahumma salli ala innallaha indahu ilmus sa'ah. Ilmu sa'ah tentang kiamat ni pada sisi Allah. Cuma hari ini manusia suka membincangkan tentang hari kiamat sampai berlebih-lebihan. Konspirasi itu, konspirasi ini sebagainya, sehingga melampau-lampau kata ini kiamat ni, tengok muka Novel macam ni dan nak kiamat ni, ataupun sedangkan kita sepatutnya mesti ada adabnya Ustaz kan, pastinya bila mana dalam membincangkan hal-hal rahsia terutama berkenaan dengan hari kiamat ni. Mungkin boleh bantu Ustaz, apakah ada adabnya kita sebagai orang Islam? Rupa-rupanya Novel, soalan yang sama pernah ditanya ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bilanya bulan Asar. Jadi seorang lelaki datang ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Mata sa'ah. Wahai Rasulullah, bila akan berlaku kiamat? Ya. Rasulullah kalau kira ni, kalau kita jawab, dah kata kau nak apa? Tak teliti. Tapi Nabi jawab macam mana? Dia kata, "Ramaza a'adad kalisah." Apa yang kamu sediakan untuk menghadapi hari kiamat? Maka dia kata, tak ada lain, aku puasa tak banyak, semalam tak banyak. Tapi yang ada pada aku adalah aku sayang pada Allah, aku sayang pada Rasulullah, aku sayang pada Nabi. Maka Nabi kata, "Inna jama'aman ahbabta." Kalau itu jawapan kamu, maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Itu siapa? Aku, itu Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu panjang. Apa yang saya nak ringkaskan adalah Nabi mengajar kita tentang persediaan. Maknanya ada dia punya imarat, tanda-tanda kecil dia punya apa, kita kata apa, petanda-petanda kecil berlakunya kiamat. Sebagai contoh bangunan-bangunan orang yang miskin, bangunan tinggi. Banyaklah tanda-tanda ni kan. Jadi tanda-tanda ini sebenarnya bukan untuk dikonspirasikan, tapi sebagai persediaan kepada kita supaya kita bila ada tanda-tanda itu kita buat persiapan dalam bentuk amal. Bagus kalau kita sentiasa mengingatkan orang ramai supaya bersedia tentang kiamat, tapi bagi saya tidak bagus kalau kita terlalu membuat konspirasi. Berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, begini, sehingga kan dalam keadaan itu menjadi tambah cemas dan gawat, sehingga kan ada setengah kita ni jadi macam buat kerja lebih kurang, itu nak kiamat dan sebagainya. Cuma memang kita kena melihat petanda-petanda ini sebagai orang beriman, kita melihat dia sebagai satu tanda yang Allah beri izin kepada kita untuk kita memperbaiki ibadah kita. Bukan dalam bentuk kita cuba menakut-nakutkan, membuat konspirasi yang bukan-bukan, yang menyebabkan kadang-kadang konspirasi itu tidak konspirasi saja. Contoh dulu, tahun 2000 berapa tu? 2010, macam-macam lah. Amal Jeddah lah macam-macam. Maksudnya tak berlaku pun. Jadi yang lebih baik adalah kita memfokuskan kepada agar staff kita itu membuat kesalahan dari masa ke semasa. Bukan bila dengar konspirasi, baru gegar, tak lama dah. Bukan gitu. Maknanya kita ingatkan orang ramai supaya
buat persiapan, sebab bila-bila nak saja kiamat kita. Sebab man mata faqad qiyamatul binasi. Siapa mati maka kiamat hari tu. Tengok kiamat. Jadi itu yang sepatutnya kita buat persiapan awal. Subhanallah, itu sepatutnya kita sebagai seorang Islam bila sebutkan tentang kiamat adalah persediaan kita, bukan untuk kita nak menjadi takut-takutkan sebagainya. Itu adab kita, subhanallah. Dan pastinya subhanallah ini adalah perbincangan, salah satu perbincangan subhanallah yang berkenaan kita bincangkan ni, tour di Quran ni, jauhlah kita dalam Al-Quran, yang kita bincangkan bersama Ustaz Azli sendiri. Dan Ustaz dia ada menulis buku tour di Quran sendiri, mungkin boleh kongsikan kepada para penonton. Pastinya ada lagi perbincangan seperti ini dalam buku tour di Quran. Mungkin Ustaz boleh kongsikan berkenaan dengan buku ini dan buku 40 hadis perjuangan, Ustaz. Mungkin boleh kongsikan, Ustaz. Buku Tour de Quran itu adalah buku yang saya tulis dengan tujuan untuk memberi kefahaman secara ringkas dalam bentuk konteks ayat di dalam Al-Quran. Perbincangan berkisar tentang juzuk 1 tu apa, juzuk 2 tu apa, 9 juzuk 30. Saya buat partial, maknanya selama 30 hari tour itu ada 30 juzuk kita baca ni. Dalam ini saya buat dalam bentuk catatan, dalam bentuk ayat ke ayat. Iaitu ayat 1 hingga 20 apa cerita dia, ayat 1 hingga 30 apa cerita dia, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 apa cerita dia, supaya kita nampak dan perbincangan yang berlaku dalam Al-Quran dan kita tidak tergantung. Bila kita baca terjemahan kita rasa tergantunglah ayat ni. Sudah tak tergantung, cuma kita tak faham konteks. Jadi buku ini boleh didapati dengan cara membeli dan menyumbang ke Musalla Ar-Radah. Harganya sekarang yang cetakan baru yang baru siap dengan cutting hari ini siap. Harganya RM70 saja. Bukan lagi RM60, RM70 kerana ketebalan itu dah jadi 20 atau 30 muka surat naik tambah dan kos penerbitan pun makin tambah. RM70 tuan-tuan beli, RM35 terus disalurkan ke pembinaan Musalla Ar-Radah. Ada bahagian tuan-tuan pada pembinaan masjid. Begitu juga buku 40 hadis perjuangan, harganya RM50, masih RM50. RM25 terus kita salurkan kepada pembinaan Musalla Ar-Radah. Ada saham tuan-tuan untuk dapat mahligai di surga esok, insyaAllah. InsyaAllah. Itu dua buku subhanallah yang bagi saya sendiri membaca buku Tour Al-Quran ni subhanallah yang sangat membantu Ramadan. Kita insyaAllah duduk bersama keluarga, duduk bersama dengan anak isteri semua, bacakan sikit dan dapatkan ibrahnya insyaAllah. Sambil tu kita dapat menginfakkan harta kita kepada Musalla Ar-Radah. Bila sebut tentang Musalla Ar-Radah, Ustaz, kita pun nak tahu subhanallah agaknya apa perkembangan terkini sekarang ni, tengah proses apa Ustaz, dan agaknya berapa lagi jumlah baki yang diperlukan untuk nak pembinaan Musalla Ar-Radah ni, Ustaz? Baik, terima kasih Afan. Ya, sama Ustaz. Buat masa ini, Dewan Syariah Utama boleh katakan 90% lebih dah siap. Alhamdulillah. Cuma tinggal lagi kerja-kerja plaster luar bangunan masjid. Namun di dalam itu yang kita kata berbaki 10% itu adalah hiasan dalaman. Jenis bunga-bunga atau as yang kita nak gunakan dan kita pilih tapi belum dipasang lagi. Mimbar pun kita dah design. Tapi belum pasang lagi. Kemudian jenis lampu macam mana, kod-kod yang kita nak masukkan di bawah di dinding itu macam mana dah pilih, belum pasang lagi. Kemudian kapet pun dah pilih, kita pilih kapet Ar-Radah, kapet Ar-Radah. Tapi belum pasang lagi. Tiang-tiang pun kita nak salut dengan jubin macam di Masjid Nabawi dalam Radah itu juga. Tapi belum pasang lagi. Yang itulah yang tinggal. Dan apa yang berbaki di luar itu ialah kita sedang nak mula buat tandas. Bangunan tandas kita buat perasingan daripada bangunan masjid. Jadi sehingga saat ini kita masih berbaki lebih kurang kita perlukan kira-kira 1 juta. Sebab kerja-kerja finishing ni memang kerja-kerja yang besar kos dia. Siapa-siapa yang terlibat dengan konstruksi dia akan tahulah membenarkan apa yang saya sebut. Dia punya finishing ni kita tak jangka, kadang-kadang boleh makan 20% daripada kos keseluruhan. Ataupun 10% daripada kos keseluruhan. Sebab memang yang hujung-hujung inilah yang kita perlukan sangat duit. Jadi bila perlu sangat sumbangan tu, jadi tak ada orang lain. Kita nak minta tuan-tuan yang mendengar, boleh sekarang ni QR code terus di skrin tu, boleh screenshot. Dan boleh juga kontak hotline kami Cik Munirah di talian. Beliau sudah menanti panggilan tuan-tuan. Tuan-tuan nak sumbang macam mana, banyak mana, tak pandai nak transfer, tak pandai nak QR, tak pandai macam-macam lah, Pay, apalah, segala-gala Pay ni tak tahu. Tak apa, boleh minta tolong Cik Munirah, dia akan bantu tuan-tuan untuk sumbang kepada Musalla Ar-Radah. Percayalah, ada bahagian tuan-tuan, walaupun seposin yang tuan-tuan sumbangkan, ada bahagian tuan-tuan di akhirat, insyaAllah.
InsyaAllah, itu dia sama-sama kita para penonton sekalian. Kita lagi-lagi dah hujung bulan ni pastinya ada insyaAllah. Jangan kita kata tak ada. Kita hari ini betul-betul mencukupkan nak besarkan rumah kita di dunia, tapi bagaimana dengan tempat tinggal kita di akhirat sana insyaAllah. Bersama-sama dengan Musalla Ar-Radah, inilah jalannya insyaAllah. Sama-sama kita bina masjid di dunia ini insyaAllah, Musalla Ar-Radah. Di akhirat nanti Allah bina mahligai untuk kita semua insyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Radah insyaAllah. Moga sihat selalu Ustaz di sana, KL Ustaz, Kuala Lumpur sana. Okey, insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Setelah kita bersama dengan Musalla Ar-Radah, insyaAllah kita nak berhenti berehat. Selepas ini bersama dengan Jejaka Tampan Ardi Herman, insyaAllah. Terus setia bersama kami di Assalamualaikum.